makin banyak misteri ni kat Decker. Hero, wira yang melindungi semua orang, walaupun mereka sekadar watak di dalam cerita sahaja. Tetapi, adakah kisah mereka ini memberikan sesuatu yang bermakna kepada kita? Assalamualaikum guys, dan kembali di dalam channel Xavier Tisatsu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Di dalam video ini aku akan membahas tentang episod 14 Ultraman Decker. Tiba-tiba je nak bahas Ultraman. Aku tahu yang aku memang jarang membahas tentang Ultraman dan Super Sentai, dan aku lebih berfokus kepada Kamen Rider. Tetapi pada episod 14 Ultraman Decker ini membuatkan aku mahu membahasnya, dan ada perkara yang aku tak sangka akan berlaku dalam episod ini ya guys. Jadi ini adalah pembahasan ringkas sahaja, dan kat sini aku akan katakan juga akan ada 3 poin utama yang aku akan nyatakan untuk episod 14 Ultraman Decker. Apa sahaja ya? Mari kita mulakan pembahasan ini. Yang pertama adalah matlamat daripada Yuichiro Asakage. Tak sangka ya guys, Yuichiro Asakage mencipta Terafesa untuk mengalahkan Ultraman Decker. Wush, untuk episod sebelum ini dia telah katakan matlamat dia untuk mencipta Terafesa adalah untuk mengalahkan Dark Giant. Tetapi perkara itu tipu-tipu sahaja ya guys. Jadi ni bagi aku macam secara tiba-tiba sangat tau watak dia ini menjadi jahat. Dan di sini memang telah diperlihatkan sangat dia memang mengincar Ultraman Decker. Aku tak kisah kalau penulis untuk series Ultraman Decker ini mahu membuatkan watak Asakage ini jahat, tetapi bagi aku macam terlalu tertiba sangat dia jadi macam ini. Kalau tengok pada episod sebelum ini macam okey sahaja tau. Dan dah kalau diorang membuatkan watak Asakage ini makin lama makin mencurigakan dan sangat pelik. Bagi aku perkara itu sangat logik, dan kebanyakan orang juga sudah berspekulasi bahawa Asakage akan menjadi jahat, dan perkara itu betul ya guys. Dan aku tak sangka Asakage ini akan jadi jahat, dan motifnya pun boleh katakan macam taklah terlalu jelas sangat. Dan dia punya tujuan untuk mencipta Terafesa hanya untuk mengalahkan Decker. Jadi ni apa kisah silam di antara Asakage dengan Ultraman Decker ini? Aku rasa akan diperjelaskan pada episod minggu depan ni guys. Patutlah dalam opening Ultraman Decker tak terlalu tunjukkan sangat Terafesa ini. Oh, sebenarnya Terafesa ini akan jadi musuh juga untuk Ultraman Decker ini. Dan kita tak tahu adakah Terafesa untuk episod minggu depan akan ditamatkan atau akan dikekalkan untuk episod selanjutnya. Bagi aku baik dikekalkan sahajalah ya guys, disebabkan dari segi desain Terafesa bagi aku dah sangat terbaik dan sangat cantik juga tau. Dan bagi aku macam dibazirkan sangat kalau ditamatkan pada episod minggu depan. Cuma teori aku sahajalah, tetapi aku rasa Ultraman Decker ini ada sisi gelapnya juga, sama seperti Ultraman Trigger dan kebanyakan Ultraman lain juga ya guys. Jadinya mungkin sebelum ini Ultraman Decker adalah Ultra yang jahat, mungkin sahajalah, yang membuatkan Asakage berdendam kepada Ultraman Decker dan mahu mengalahkannya. Itu aku punya teori sahaja ya. Yang kedua pula adalah pengguna untuk Ultraman Decker ya guys. Selain daripada Asumi Kanata, sebenarnya ada seorang lagi lelaki misteri yang mampu menjadi Decker. Macam mana pula tu? Kita kena tunggu sahaja ya untuk episod minggu depan. Mesti akan dijelaskan dengan lebih terperinci. Dan pelakon yang ni telah berubah menjadi Ultraman Decker juga pernah memainkan watak seperti di Kamen Rider Amazon dengan di Kamen Rider Saber, dan ada jugalah tokusatsu yang lain yang telah diperankan olehnya. Jadi ni memang tak sangka dia akan ada pada series ini ya guys. Dan apabila dia berubah menjadi Ultraman Decker, gaya berlawan daripada Decker juga berubah ya guys. Aku sangat sukalah dari segi aksi yang telah ditunjukkan apabila lelaki misteri ini berubah menjadi Ultraman Decker. Memang lain daripada yang lain berbanding dengan Decker versi Asumi ini. Sampaikan kat sini Ryumon dapat ketahui bahawa Ultraman Decker yang dilihat tersebut bukanlah Decker yang dia kenal. Memang betul disebabkan itu bukan Kanata,
tetapi lelaki misteri tersebut. Kebanyakan teori netizen ada yang betul juga ya guys, yang mengatakan ada pengguna selain daripada Asumi Kanata. Dan ramai katakan lelaki misteri dengan Yuichiro Asakage ini berasal daripada masa depan. Kenapa pula tiba-tiba kat masa depan? Okey, kat sini ada poin yang sangat logik ya guys, bahawa mereka sepertinya sudah mengetahui apakah yang akan terjadi kepada bumi disebabkan penyerangan daripada sphere. Dan kat sini boleh katakan poin yang sangat bagus juga tau. Dan kita pun tak tahu apakah akan berlaku, dan perkara ini mesti akan ditunjukkan pada episod akhir Ultraman Deca. Dan ada satu lagi watak misteri, tetapi dia disebut namanya sahaja, iaitu Lelia. Sepertinya Lelia dan juga Asakage ini adalah teman yang rapat ataupun pasangan kekasih ya guys. Dan adakah kat sini adalah penyebab kenapa Yuichiro Asakage membenci Ultraman Deca? Hal ini dah buatkan aku sangat tertarik tau. Dan bagi aku, untuk episod minggu depan akan menjadi sangat epik dan sangat gepak, disebabkan kita akan dijelaskan kisah silam di antara Yuichiro Asakage dengan lelaki misteri tersebut dengan Ultraman Deca sekali. Ada yang berspekulasi bahawa Ultraman Deca ini berasal dari sphere. Mungkin sahaja ya guys, kita tak tahulah apa kebenaran di sebalik semua ini, tetapi bagi aku teori tersebut sangat menarik dan sangat wow juga tau. Dan macam mana tiba-tiba lelaki misteri ini dapat menjadi Ultraman Deca? Sangat misteri ya guys. Adakah Deca ini berasal daripada masa hadapan dan dia juga adalah berasal daripada sphere juga? Bagi aku dah sangat menarik tau kalau menjadi sebegitu. Tetapi tunggu sahaja, kita sebagai penonton harus bersabar, dan perkara ini harapnya dijelaskan pada episod minggu depan. Tertumpu semula kepada Asakage mungkin disebabkan Lelia adalah punca utama kenapa dia menjadi jahat. Dan konsep ini pernah diguna pada series dan movie Ultraman yang sebelum ini ya guys. Penjahat itu menjadi jahat disebabkan kehilangan pasangan kekasihnya atau orang yang dia cinta. Jadi ini bagi aku, bila diorang menggunakan konsep ini lagi, sangat okey sahaja dan taklah macam dipaksakan sangat harus berlaku sedemikian. Yang ketiga adalah kemunculan Ultraman Dyna. Pada preview Ultraman Deca episod 15 akan menunjukkan scene Ultraman Dyna juga. Kenapa secara tiba-tiba ada? Dan dia punya hype ni macam sama seperti di series Ultraman Trigger, iaitu kemunculan Ultraman 3 ya guys. Hal ni dah buatkan aku sangat tertarik dan sangat mengujukan juga. Dan aku rasa pada episod minggu depan akan dimunculkan Ultraman Dyna, tetapi sebagai flashback sahaja. Okey, ini hanya teori aku sahaja. Kan tadi aku sudah katakan yang mungkin Deca ini berasal daripada sphere. Jadi ni kat sini musuh daripada Ultraman Dyna pada seriesnya juga adalah sphere ya guys. Jadi mungkin di sini sphere mengambil bentuk daripada Dyna, dan sebenarnya Deca itu memang berasal daripada sphere. Jadi ini perkara ini korang jangan terlalu percaya sangat, dan belum sah lagi tau. Tetapi kalau memang sebetulnya macam ini, memang sangat menakjubkan dan gempak gila lah. Dan kemungkinan sahaja ya guys, Asuka akan ditunjukkan pada episod minggu depan sebagai flashback sahaja. Mungkin sahaja atau sekadar Ultraman Dyna ya guys. Tetapi aku rasa kalau diorang tunjukkan Ultraman Dyna je, okey sahajalah. Tetapi mungkin sahaja Ultraman Dyna boleh comeback bukan sebagai flashback, tetapi akan menolong Ultraman Deca untuk melawan satu musuh yang sangat kuat juga ke, sama seperti di series Ultraman Trigger. Sebagai fans Ultraman, kita akan merasakan lagi nostalgia melihat Ultraman yang dahulu ya guys. Tetapi perkara yang aku sangat takutkan juga untuk episod minggu depan adalah mesti banyak mereka mahu jelaskan pada episod tersebut. Dan aku takutnya di sini mereka terlalu paksakan sangat sampai fasa cerita untuk debut daripada Ultraman Deca Dynamic Type terlalu macam rush sangat, sampaikan laju sangat, yang membuatkan kita sebagai penonton tak dapat menikmati dia punya fasa itu. Kalau diorang dapat membuatkan episod 15 itu lebih konsisten, aku rasa itu adalah salah satu episod yang sangat terbaik untuk series Ultraman Deca ini, disebabkan dia punya penjelasan itu ada. Selepas itu debut daripada Ultraman Deca Dynamic Type.
Lepas tu juga kita akan ditunjukkan penampakan daripada Ultraman Dyna walaupun sekadar flashback sahaja. Jadi ni itu adalah episod yang sangat dinanti-nantikan tau. Mesti ada sebab kenapa Ultraman Dyna secara tiba-tiba ada, dan harapnya mungkin dia ada peranan yang penting untuk melawan Sphere ya guys. Dan untuk episod minggu depan adalah debut daripada Ultraman Deca Dynamic Type. Ramai katakan kekuatan daripada lelaki misteri tersebut dengan Kanata akan bergabung yang dapat menciptakan kekuatan Dynamic Type ya guys. Jadi ni kat sini macam boleh katakan kekuatan daripada masa hadapan dan juga masa lalu. Dan kekuatan daripada Dynamic Type juga, dia punya konsep ini sama seperti Glitter Trigger Eternity, bahawa dia akan menggunakan kekuatan 3 type dia, iaitu Flash Type, Strong Type dan Miracle Type. Kita tunggu sahajalah aksi yang telah ditunjukkan dan mesti menjadi gempak gila ya guys. Jadi ni, tak sabar ni untuk episod 15 ini. Apa yang akan terjadi ini? Dan harapnya korang tetap rasa seronok melihat series Ultraman Deca ini. Dan bagi aku untuk series Ultraman Deca ini sejauh ini sangat okey sahaja, walaupun dia lebih banyak episod filler, tetapi bagi aku membuatkan aku enjoy sahajalah melihat series ini ya guys. Jadinya itu sahaja. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jumpa pada video selanjutnya dan salam dari Malaysia. Bye bye.